Hai, Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera. Baiklah, hari ini kita bersama dalam pelajaran Pendidikan Kesihatan bagi tahun 4. Apa tajuk kita pada pagi ini? Ya, tajuk kita hari ini ialah petunjuk awal. Dalam tajuk ini, cikgu akan membawa murid-murid untuk lebih mengenali beberapa jenis penyakit yang sering dialami oleh rakyat Malaysia. Cuba murid-murid sebutkan beberapa jenis penyakit yang sering melanda rakyat negara kita. Ya betul, cikgu dengar tu. Sakit jantung, asma, penyakit buah pinggang dan diabetes ataupun lebih dikenali dengan penyakit kencing manis. Jom kita pelajari bersama beberapa maklumat penting yang perlu kita ketahui tentang penyakit-penyakit ini. Murid-murid, penyakit jantung, asma, penyakit buah pinggang dan diabetes ialah penyakit tidak berjangkit. Namun begitu, faktor keturunan merupakan salah satu punca kepada berlakunya penyakit-penyakit ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang sakit jantung. Sebelum itu, tahukah murid-murid di mana letaknya jantung kita? Semua tak tahu kan? Oh, yang tahu pun ada. Bagus. Jantung kita terletak di sini, di kiri dada kita. Okey? Tahukah murid-murid bagaimana bentuk jantung kita? Tak tahu? Pernah tengok ini? Inilah bentuk jantung kita. Apa? Sarang head. I love you. Ya, sebenarnya ini bentuk jantung kita. Tak percaya? Jom kita lihat gambar ini. Okey, kini anda telah mengetahui di mana letaknya jantung kita dan bagaimana rupanya. Sekarang, jom kita kaji apakah punca yang menyebabkan kepada berlakunya masalah sakit jantung ini. Antara puncanya termasuklah pengambilan makanan yang berlemak secara berlebihan. Apa contoh makanan berlemak? Cikgu pasti ramai di antara murid yang mengetahui beberapa jenis makanan yang berlemak. Antaranya makanan ringan, makanan segera, makanan yang mengandungi manisan yang berlebihan seperti french fries atau kentang goreng, burger dan kuih-kuih yang terlalu manis. Yang kedua, salur darah menjadi sempit dan tersumbat. Makanan yang berlemak tadi mengakibatkan lemak-lemak terkumpul di dalam saluran darah, menyebabkan jantung kita tidak dapat mengepam oksigen dan darah dengan lancar ke seluruh tubuh kita, menyebabkan jantung menghadapi komplikasi dan menerima sakit jantung. Murid-murid, kita dapat melihat kesan sakit jantung ini. Antara kesannya termasuklah sakit dada dan sesak nafas. Tetapi janganlah risau, kita mempunyai cara untuk mencegahnya. Antara cara pencegahannya termasuklah kurangkan pengambilan makanan berlemak, amalkanlah pengambilan makanan seimbang, dan seterusnya lakukan senaman secara berkala sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Apabila kita menjalani kehidupan yang sihat, sudah tentu diri kita akan terhindar dari penyakit jantung. Sekarang, kita lihat pula bagaimana dengan penyakit asma. Apakah punca, kesan dan cara pencegahannya? Jom kita kaji bersama. Murid-murid, secara ringkasnya, penyakit asma ini adalah penyakit yang berkaitan dengan kesukaran untuk bernafas. Antara puncanya termasuklah alahan kepada habuk. Bagi setengah orang, tidak boleh terdedah kepada keadaan yang berhabuk. Akan menyebabkan bersinnya tidak berhenti, mata merah, hidung tersumbat dan sudah tentu menyukarkan pernafasan. Keadaan ini jika berterusan adalah punca kepada terjadinya penyakit asma. Seterusnya, asap. Apabila seseorang terdedah kepada asap yang berlebihan, seperti asap dari kenderaan ataupun daripada pembakaran terbuka, akan meningkatkan lagi risiko kepada penyakit asma.
Bulu binatang juga merupakan punca kepada penyakit asma. Bulu binatang seperti bulu kucing bahaya kerana bulunya yang halus boleh tersedut di dalam hidung dan menyebabkan berlaku gangguan pada pernafasan. Setengah orang adalah alah kepada kucing kerana bulunya. Jadi, berhati-hatilah kepada yang memelihara kucing di rumah. Selain itu, keradangan saluran pernafasan juga merupakan punca berlakunya penyakit asma. Apabila saluran pernafasan tidak normal, sudah tentu kita tidak dapat bernafas dengan baik dan menyukarkan lagi pernafasan kita yang membawa kepada gejala penyakit asma. Bagaimanakah cara untuk kita mencegahnya? Antara cara pencegahannya termasuklah elak berada di kawasan berasap dan berhabuk. Dan yang paling utama, menjaga kebersihan diri. Sekarang kita lihat pula tentang penyakit buah pinggang. Di mana letaknya buah pinggang kita? Kalau buah durian, buah mangga, tahulah kan? Buah pinggang di mana? Susah tu. Jangan risau, kita tengok gambar ini. Bagaimana pula penyakit buah pinggang terjadi? Antara puncanya ialah kurang minum air kosong dan pengambilan protein yang berlebihan. Selain itu, penyakit tekanan darah tinggi, diabetes dan batu karang juga merupakan punca kepada penyakit buah pinggang. Murid-murid, jom kita tengok pula apa kesan penyakit buah pinggang ini. Antara kesannya termasuklah kencing berdarah, sakit pada bahagian pinggang, kemerosotan, berat badan, kulit kering dan mudah letih. Macam-macam kesannya ya. Bagaimana untuk kita mencegahnya? Antara cara pencegahannya termasuklah minum air kosong sekurang-kurangnya 2 liter sehari ataupun 8 gelas. Selain itu, kurangkan pengambilan protein dan sentiasa bersenam seperti cikgu. Penyakit jantung sudah, asma sudah, penyakit buah pinggang sudah, kini kita lihat pula diabetes. Diabetes atau kencing manis ini apa pula puncanya? Antara puncanya termasuklah pengambilan gula yang tinggi, obesiti dan kerosakan pada organ pankreas. Orang yang mendapat diabetes ini akan menerima beberapa kesan. Antaranya berat badan turun secara mendadak, penglihatan menjadi kabur dan boleh menyebabkan buta, mudah letih dan lesu, serta luka yang lambat sembuh. Murid-murid, kita boleh mencegah diabetes ini. Antara cara pencegahannya termasuklah kurangkan pengambilan gula, kurangkan manis dalam minuman dan makanan, tetapi lebihkan manis pada senyuman. Lakukan senaman secara berkala, sekurang-kurangnya 3 kali seminggu, dan amalkan pemakanan seimbang. Baiklah murid-murid, begitulah tadi maklumat tentang penyakit sakit jantung, penyakit asma, penyakit buah pinggang dan diabetes. Kita boleh mengurangkan risiko penyakit tidak berjangkit ini dengan mengamalkan beberapa perkara. Antaranya, lakukanlah pemeriksaan kesihatan secara berkala, mengamalkan pemakanan seimbang, tidak merokok, dan bersenam setiap hari sekurang-kurangnya 30 minit. Ingat murid-murid, penyakit tidak berjangkit ini boleh kita atasi ataupun kita kurangkan risikonya dengan mengamalkan gaya hidup sihat. Baiklah murid-murid, ini saja perkongsian cikgu pada kali ini.
Cikgu mengharapkan murid-murid dapat mempelajari sesuatu dan kongsikan ilmu ini bersama rakan-rakan supaya kita dapat mengawal dan mencegah diri kita daripada terdedah kepada penyakit tidak berjangkit. Bye, kita jumpa lagi di lain siaran.